Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita. Itu berkenaan dengan apa yang telah kita mulakan pada minggu yang lalu. Itu berkenaan dengan bagaimana seharusnya kita menafsirkan Al-Quran. Benda ia adalah asalnya soalan, himpunan soalan yang ditujukan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, di mana dalam persoalan tersebut asalnya dia hanya soalan yang direkodkan dalam pita rakaman suara, kemudian dituliskan, diisikan untuk menjadi perbincangan dan juga dibukukan dan untuk dibanyakkan lagi manfaatnya. So, jadi kita hari itu alhamdulillah kita ambil pada soalan pertama, itu berkenaan dengan hadis ataupun bukan hadis yang masyhur yang dipakai oleh banyak orang, yang sampaikan kita kata dalam masyarakat Melayu kita pun kita dapati benda ni menjadi satu amalan dan tradisi, itu ambil dari Quran apa yang kita nak dan bagaimana kita nak. Maksudnya apa-apa kita fikirkan rasa nak pakai dari Quran, pakai sakit lutut, pakai sakit sekian dan sebagainya, diambil kononnya daripada Al-Quran Karim berdasar kepada apa yang bukan hadis sebenarnya, bukan hadis Nabi pun sebenarnya. Baik. Okay, jadi kita bincang itu, alhamdulillah, itu soalan pertama. Ini hari ini kita masuk soalan kedua. Buku ni ada 9 soalan ada 9 soalan. So kita akan pergi satu persatu. Baik. Okey, soal ustani, soalan kedua. Fadilatul Syekh, Syekh yang fadil, yaqulun Qur'aniyun, berkata golongan Qur'aniyun, golongan yang mengaku ikut Quran. Qala ta'ala, mereka kata firman Allah Ta'ala surah Isra ke-12, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan semua perkara, semua benda kami telah perincikan dengan perincian, dengan sehabis-habis perincian. Dia perincikan dengan sehabis perincian. Dan Allah Ta'ala firman, qala ta'ala, yang surah Al-An'am 38, ma faratna fil kitab min syai', tidak kami tinggalkan dalam kitab satu benda pun, sebarang benda. Maksudnya everything is inside the kitab. Ini untuk alasan mereka mengatakan bahawa bila kita suruh belajar kenal Islam ni melalui Quran dan Sunnah, dia kata Sunnah tu tak pernah ada. Tak sepatutnya kita tengok Sunnah, kita patut pegang Quran saja. Pasal dia kata Quran dah diperincikan oleh Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala tak terlepas dalam kitab satu benda pun. Okay. Dan bersabda Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, in hadal Qur'ana, sungguh Quran ini, tarfuhu biyadillah, hujung di satu di tangan Allah, wa tarfuhu biaidikum, dan hujung satu lagi di tangan kamu, fatamassaku bihi, berpeganglah kamu dengannya, itu dengan Quran, fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada, maka kalian tidak akan sesat dan tidak akan binasa sesudahnya sekalipun, sama sekali. Narju min fadilatikum at-ta'liqa ala dhalika, kami minta, kami harap daripada fadilat Syekh untuk ulas di atas perkara itu, mengenai Quran yang menyatakan bahawa madai Quran tak perlu tengok kepada sekali selain Al-Quran. Baik. Al-jawabu, jawapan Syekh Al-Albani rahimahullah, amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala yang surah Al-Isra tadi kan, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala katakan ma farratna fil kitab min syai', tidak kami lepaskan dalam kitab sebarang benda. Everything is inside there. Surah Al-Isra ke-12. Okay. Dia kata fahadil ayatu,
Maka ayat ini, innama ta'ni bil kitabi huna, yang dimaksudkan dengan kitab di sini al-lauhul mahfuz, lauh mahfuz. Wala ta'nil Quran al-Karim, dia tak maksud Quran al-Karim. Mana kalau kita buka balik ayat tu, baca sebelum baca lepas, ia sebenarnya berkaitan dengan lauh mahfuz, bukannya Al-Quran al-Karim. Ini tidak sekali-kali mengatakan Quran tak cukup. Tapi ayat itu bila cuba dipakai oleh mereka-mereka yang kononnya nak pegang dengan Quran, tak nak pegang dengan selain Quran, dia gunakan alasan tersebut. Tengok dia baca ayat ni. Tapi tafsiran ayat, tafsiran Al-Quran al-Karim bukan macam tu cara dia. Sebab kita perhatikan dalam Quran sendiri, Allah Ta'ala nyatakan tentang peranan Nabi SAW. Peranan Nabi SAW macam dalam surah An-Nahlu ayat 44, Allah Ta'ala nyatakan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun kepada kau Muhammad dzikr, itu Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Mana kami turunkan kau kitab supaya engkau jelas kepada manusia apa yang turun kepada mereka. Maksudnya diorang perlukan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dalam Quran sendiri. Sebab tu Quran ni kadang dia pakai Quran, tapi dia lupa ayat Quran yang dia baca tadi sebenarnya ada ayat lain yang memperincikan maksud apa yang mereka salah faham. Atau mereka buat-buat keliru. Buat-buat keliru. So dia bukan sekali-kali, tapi nak fahamkan kepada masalah pemahaman. Quran itu bukan macam yang diorang cuba bayangkan. Mana Quran saja tak perlukan sunnah, itu bukan. Amma qauluhu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala Al-An'am 38 tu, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Bukan, terbalik. Ini surah Isra 12. Yang ini ayat surah Al-An'am 38. Okey. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan setiap benda kami telah perincikannya seperinci dengan perincian-perinciannya. Dengan sehabis-habis rinci. Okey. Dikata fa idza dhamamtum ila al-Qur'anil Karim ma taqaddama bayaduhu anifa. Dan apabila kalian gabungkan kepada Al-Quran Karim apa yang telah lalu penjelasannya sebentar tadi, itu tajuk surah Al-An'am 38 tu, okay, tidak kami lepaskan daripada Quran, dalam kitab satu benda pun, semua benda kami sebut. Tapi masalah kitab itu adalah masukkan lauh mahfuz. So kalau kita tambah kat sini, kan gabungkan dalam ayat ni dengan apa telah lalu penjelasan tadi, fahina idzin yatimmu anna Allah azza wa jalla qad fassala kull syai'in tafsila. Okey, bahawa sungguhnya Allah Taala telah kita faham bahawa Allah Taala, Allah azza wa jalla telah memperincikan semua benda dengan perincian-perinciannya. Akan tapi walakin bi dhammimati ukhra, dengan gabungan yang lain. Dengan digabungkan yang lain. Fa innakum ta'lamuna anna tafsila qad takunu taratan bil ijmal. Dikatakan kadang, maka sungguhnya kamu, anda semua mengetahui bahawa perincian kadang-kala terjadi kadang-kala dengan penyeluruhan, dengan kesimpulan. Mana sebut kesimpulan tu dah kira memperincikan everything. Contoh macam ada bidang kekeluargaan, ada bidang jenayah, ada sekian, bukan sebut semua benda, tapi dia sebut apa intipati bagi hukum tersebut. Itu dah kira sebagai perincian. Kalau tak diajar langsung cara tak beritahu tentang ibadat apa yang nak kita buat, tak kita dosa besar mana yang takkan diampunkan. Jadi kalau tak diperincikan hukum tadi, samalah kita akan pening kepala juga. Sebab tu kena faham kadang-kadang diperincikan tapi dengan cara penyeluruhan. Dengan cara apa? Biwadai qawaida ammatin, dengan meletakkan kaedah-kaedah umum. Yadkhulu tahtaha juz'iyatin, yang masuk di bawahnya juzuk-juzuk. La yumkinu hasriha likathratiha, yang tak mungkin kita boleh menghitungnya kerana apa? Kerana banyaknya. Banyaknya sangat, so abundant sampai kita tak tahu nak kira. Tak boleh nak hitung. Jadi dia bagi contoh. Ya. Datang dengan kaedah, tapi kaedah tu di bawah tu banyak benda. Fabiwadai syari'i al-hakimi litilkal juz'iyat al-kathirati qawaida ma'rufata zahara makna al-ayatil karimati. Maka dengan peletakan yang mensyariatkan itu Allah Ta'ala yang maha bijaksana terhadap juzuk yang banyak, juzuk yang banyak, tapi Allah Ta'ala letakkan kaedah yang makruf, kaedah yang diketahui, maka zahirlah maksud ayat Quran Karim tadi. Ayat Quran, ayat yang mulia tadi, zahirlah maksud dia.
Maksud dengan letakkan kaedah, so jelaslah bahawa ada lock semua sekali benda-benda yang lain. Itu menunjukkan bahawa itu perincian. Okay. Wataratan, dan kadang-kadang ditafsil dengan perincian. Yang mana wahwal mutabadiru min hadil ayati, dia itulah yang datang dengan segera. Mutabadir ni maksudnya bila kita sebut kalimah macam apple, apa kita terbayang? Bayangan kita sebut apple tu buah kan, sejenis buah, itulah yang dipanggil mutabadir. Once kita sebut terus nampak benda. Jadi bila kita kat sini, yang pertama tadi datang kaedah tu dah perincian juga. Tapi kat sini kedua memang perincian macam dikehendaki oleh akal kita. Okey. Kama qala alaihi salatu wassalam, macam disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ma taraktu syai'an mimma amarakumullah bihi illa waqad amartukum bihi. Tidak aku tinggalkan satu benda pun daripada apa yang Allah Taala perintahkan kalian dengannya, melainkan aku telah perintahkan kalian dengannya. Aku dah perintah kalian. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Dan tidak aku tinggalkan satu benda di antara daripada apa yang dilarang kalian oleh Allah Ta'ala daripadanya, melainkan aku telah larang kalian daripadanya. Ini maksudnya everything yang patut kita buat, tak patut kita buat, semua dah dijelaskan. Tak ada sebarang kekeliruan kat situ. Tak ada sebarang kekeliruan. Memang telah jelas, diperincikan semua sekali. Maka fatafsilu idzan, ada dia bagi dua bentuk kan. Maka perincian macam Quran kata, semua benda kami perinci dengan perincian. Maka perincian ni kadang-kadang taratan yakunu bil qawaidi. Dia datang dengan kaedah-kaedah. Jadi kita beri contoh. Allati tadkhulu tahtaha juz'iyatun kathiratun. Yang masuk di bawahnya banyak juzuk yang banyak. Wa taratan kadang-kadang perincian dalam Al-Quran tu maksud dia adalah dengan perincian al-mufradatil ibadat, bagi unit-unit ibadat, wa ahkamin, dengan hukum-hukum, tafsilan dengan perincian la yahtaju ruju' ila qa'idatin min tilkal qawaidi. Dengan dia perincikan yang pada tidak perlu bila dengan perincian yang tidak perlu lagi kita merujuk kepada kaedah daripada kaedah-kaedah. Dia tak ada kaedah, dah memang cukup dah. Semua hukum dia dah A sampai Z. Dah habis. Okay. Tak perlukan kepada perincian lain. Maksud dia. Okey, ini contoh apa yang jadikan kaedah. Wa min al-qawaid allati yadkhulu tahtaha far'iyatun kathiratun wa tazharu biha 'azamatul islami wa si'ati dairatul islami fi at-tashri'. Qauluhu sallallahu ala sabil misal. Dia kata di antara kaedah-kaedah yang masuk di bawahnya cabang-cabang yang banyak, yang zahir dengannya keagungan Islam dan keluasan lingkungan Islam pada pensyariatan adalah sabda baginda SAW sebagai contoh. Dia kata la darara wa la dirar. Tidak boleh mudaratkan, tidak boleh saling mudaratkan. Mana tak boleh memudaratkan, tak boleh saling mudaratkan. Mana balaskan dengan mudarat kepada orang mudarat pada kita bukan cara dia. Dia boleh salah satu saja. La darara wa dirar. Ini kaedah. Wa qawlu sabda baginda SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua muskir, benda yang mabukkan itu adalah arak, adalah khamr. Wa kullu muskirin wa kullu khamrin haramun. Dan setiap yang arak itu adalah memabukkan, adalah haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Setiap arak itu adalah haram. Semua mabukkan itu adalah arak, semua arak itu adalah haram. Tak kira jenis apa sekalipun. Okay, baik. Wa qawlu sabda baginda SAW, sabda baginda alaihissalam, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang sesat itu dalam neraka. Okey. Hadhihi qawaidun wa kulliyatun la yafutuha syai'un mimma yata'allaqu bid-darari bin-nafsi. Gitu. Kaedah ni dia kata, kaedah-kaedah ini dan hukum-hukum apa dan juga keseluruhan-keseluruhan, himpunan gabungan keseluruhan yang tidak terlepas, la yafutuha syai', yang tak terlepas padanya satu benda pun. Mimma yata'allaqu bid-darari bin-nafsi, yang berkaitan dengan tajuk pemudaratan pada jiwa. Au dararun bil mal, atau pemudaratan dengan harta, pada harta. Pada hadis yang pertama, pada hadis awal, pada hadis pertama, itu yang digambarkan atau dibayangkan. Sekejap. Pada hari pertama dibayangkan untuk itu. Mana apa yang memudaratkan pada diri atau pada harta, maka benda tadi yang tak ada atau tak diterima dalam Islam untuk dilaksanakan. Okey, wa ma ta'allaqu bima yuskiru kama fil hadis tsani.
Dia seperti ada begitu juga seperti apa dalam apa yang berkaitan dengan perkara yang memabukkan pada sebagaimana datang hadis yang kedua. Tak kira sawaun kana muskiru mustanbatan minal ainab. Tak kira sama ada yang arak tu yang memabukkan tu dikeluarkan, diekstrak daripada anggur. Kama huwal masyhur, macam ni yang masyhur. Aw minadz dzurrati, ataupun daripada gandum, jagung. Aw min ayyi madatin minal mawadil ukhra, ataupun daripada mana bahan daripada bahan-bahan yang lain. Macam kat tempat kita tebu, kelapa, kan, anything yang ada punya macam padi, beras. So konsep dia adalah apa sahaja. Kan bila kita sebut benda tu kaedah yang umum. Apa memabukkan tu adalah khamr. Walaupun nama dia bukan nama lain, panggil nama apa pun, tapi apa memabukkan tu adalah khamr, dan setiap khamr tu adalah haram. Satu kaedah menyeluruh. Tak perlukan kepada perincian yang lain. Dia kaedah menyeluruh yang perincian dia datang daripada bawah. Banyak. Dia meluasi semua sudut. Famadama, maka selama mana annahu muskirun fahuwa haramun. Selama mana benda tu adalah memabukkan, maka dia adalah haram. Kadzalika fil hadis tsalisi. Demikian juga pada hadis yang ketiga. La yumkinu hasul bid'ah li kathratiha. Tak mungkin kita boleh menghitung akan bid'ah kerana banyak dia. Tiap tahun akan keluar. Tahun ni ada keluar macam-macam benda. Kita nak kata saya ceritakan tu, orang kata saya gelakkan pula. Macam contoh macam orang kata ada khutbah dia buat style macam pergilah corona. Indonesia pun ada buat lu. Pergi kau dia cakap yang tu. Dia pergi buat benda je kan. Ni style macam India ada. Corona po. Ini tak cara dia. Bid'ah lain kan, contoh macam kes contoh macam dalam segi sudut ibadat terutamanya, benda-benda yang tak sepatut dibuat. Tapi dia masuk semua bid'ah, semua ada inovasi. Mana orang tu boleh kata bukan inovasi, macam orang tu buat maulid. Nanti dia kata bukan bid'ah pula, memang bid'ah lah. Dia kan sunnah. Nak kata sunnah, awak perlu kepada dalil. Untuk mengatakan bahawa ia sunnah. Awak perlukan kepada dalil yang datang yang menunjukkan ia memang ajaran Nabi untuk buat. Dia sunnah. Kalau bincang buat keharusan, ada kata ulama kata harus. Ini harus ni betul luas. Kan nak bincang berkenaan keharusan. Makanan macam jenis boleh makan. Boleh bincang cacing lah, bincang sekian lah, ulat ke apa. Bincang lah. Tapi basic pada asal benda ni kita panggil apa? Yang kita patut bincang adalah hukum dia. Hukum utama dia. Maksud bid'ah kita tak. Bid'ah tinggal. Kenapa nak pening kepala? Dia nak buat juga. Dan seolah-olah macam sabda Nabi tadi tak ada nilai. Nabi kata semua bid'ah adalah sesat. Dia kata, tapi Tok Guru saya kata. Dia angkat Tok Guru di atas Nabi SAW. Ini problem. Belum. Okay. Maksud dia bayangkan kononnya benda yang kat sini kan. Konsep dia bila dah Tok Guru kata lain, Nabi kata lain, langgar tinggal Nabi, ikut Tok Guru. Ini masalah dia. Ini punca antara perlakuan bid'ah tu, tafsiran yang salah berkenaan dengan tajuk tu. Jadi hadis ketiga, dia kata wala yumkinu ta'daduha, tak boleh nak dibilang. Bilang akan bid'ah kerana banyaknya. Wa ma'adzalika, walaupun begitu dia kata fa hadzal hadis ini hadis Nabi tu ma'ijazihi, berserta dengan keringkasannya, yaqulu bi sarahatin, ia mengatakan dengan jelas, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah tu adalah sesat, wa kullu dalalatin finnar, dan semua yang sesat tu dalam neraka. Ini memang kita tak ada pening kepala kat situ. One shot. Macam mana kita tak nak ikut sunnah buat bid'ah? How can? Kan? Dia kata wa hadha tafsil likulli hadha tafsil, ini adalah perincian, lakin bi qawaida, tapi dengan kaedah-kaedah. Dia bagi perincian juga. Semua dia ketepikan wire tu. Sekejap. Okey. Baik. Sorry. Ada gangguan. Okey. Jadi masa dia soalan orang tu, dia ikut Tok Guru, dia tinggalkan Nabi SAW. Kan? Sedangkan Nabi punya jelas. Kenapa nak buat benda tu? Dia kan sunnah. Dia kan sunnah. Apa yang dijadikan dalam masyarakat benda yang mesti, sedangkan ia bukan
apa yang Nabi SAW kendaki kita buat. Kalau kita nak kata sunnah, kita kena ada hadis lah. Dalil menunjukkan bahawa ia bagus untuk dibuat. Nabi suruhkan, Nabi sarankan. Jika tidak, buat kenapa? Kenapa tak? Jadi kalau kita bangun sini, ini terperinci. Tapi diperincikan dengan kaedah. Adapun bahagian bawah dia, sangat banyak. Untuk kita buka tadi macam pertama, kemudaratan. Memang kita kata memudaratkan banyak jenis. Macam orang isap rokok. Dia mudaratkan juga. Hadis la darar wa dirar. Itu termasuk contoh macam orang merokok. Dia sedang langgar hadis tu. So apa hak dia menyakiti orang lain? Mudaratkan orang lain dengan asap rokok dia. Apa hak? Soalan. Apa hak? Orang lain ada hak untuk bebas menghidup udara yang segar. Kenapa awak nak buat macam tu kat orang lain? Kenapa tidak ada nilai dia dalam diri awak untuk tidak ganggu orang? Awak lari tempat lain, okey lah. Jadi kalau dihisap kat meja makan, kat restoran, banyak orang. Saya kata, nak kata akal. Tak berakal, wallahualam. Dah tua-tua, nampak dah tua berjanggut dah. Kan tua. Kalau kita jilik, tengok kan, dia buat jilik balik kan. Kan gaduh pula. Bila gaduh nanti kata, budak muda tak hormat orang tua. Tapi kebiadaban tu. Kebiadaban kepada manusia yang lain. Dia tak rasa pun, bahawa perbuatan dia salah. Dia masalah dia. Jadi lafaz Nabi la darara wala dirar tu meluasi sangat banyak aspek kehidupan. Ganggu jiran ke dengan bising tengah malam ke, kan? Sekat jalan orang nak jalan. Parking kereta contohnya tak masuk petak betul-betul. Mana halalnya? Nampak tak? Jadi dalam kisah ni memang kita kata apa? Dia punya keluasan tajuk tu sangat luas, sangat banyak. Tapi Nabi berikan kaedah. Jadi kaedah tu sendiri adalah perincian. Yang kedua bab minuman tadi, arak, memabukkan. So kita ada pula zaman sekarang. Contoh macam apa? Dadah. So janganlah orang isap dadah. Dia kata apa? Saya buat dadah je bang. Arak saya tak sentuh. Gila bang. Setitik. Dah berapa tahun-tahun dalam neraka. Dia lupa sebenarnya. Larangan Nabi tu adalah benda mabukkan. Dan awak ambil substance mabukkan. Untuk mabukkan diri awak. Awak dah masuk macam arak dah, sama je. Tak ada beza. Dan macam dia kata macam apa arak akan dilaknat kan pembuatnya pemerah dia penghidang dia macam tu juga dadah. Salah dia kan tak faham itu. Sebab tu Nabi sebut tu, Nabi kata muskirin, semua muskirin khamrun, semua yang mabukkan tu ni majikan kita hilang conscious. Gitu adalah khamr. Hukum muskirin haram, dan setiap yang khamrun tu adalah adalah haram. Adalah haram. Basic pendek sikit. Yang terakhir tadi bab bid'ah lah. Okey. Jadi semua ni perincian juga. Tapi dengan apa? Dengan kaedah-kaedah. Okey. Sebaliknya perincian melalui hukum. Wa amal ahkamu, ada hukum-hukum pula. Allati ta'rifunaha, yang kalian semua tahu akan ia. Fa hiya mufassalatun bimufradatin ja'a dzikruha fi sunnati 'ala al-ghalibi. Dia kata ia adalah diperincikan dengan unit-unit dia yang datang sebutannya dalam sunnah. Pada kebiasaannya. Kebiasaannya dalam sunnah. Macam bila orang kata aqimus solah. So Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Lepas tu Nabi pun tunjukkan solat. Sahabat-sahabat ni tengok cara Nabi solat. Itu semua jelas, sangat jelas. Atau dikatakan wa'atuz zakah. Bayarlah zakat. Pun sama juga disebut ayat, disebutkan, tapi harta zakat kita panggil lagi kadar dia, tempoh haul dan sebagainya, semua dia disebut. Diketahui dah. Jadi diketahui akan perincian dia melalui sunnah Nabi SAW. Okey, tapi wahya dan kadang-kadang ke ahkamil irsi masalan fahiyya madhkuratun fil Quran Karim. Kadang datang terperinci dengan apa ayat Quran itu sendiri. Macam itu, macam tajuk pewarisan harta. Pewarisan harta dalam surah An-Nisa kan. Ayat 11, 12, 176. Dia perincikan habis. Disebut dalam Quran Karim tentang kadar dia. Kadar dia siapa? Okey. Maka wa amal hadithul ladzi ja'a dzikruhu. Adapun hadis yang datang sebutan tadi, hadis yang dia kata, Nabi kata, tidak aku tinggalkan satu benda pun dia kebaikan, maka aku dah bagi tahu pada kamu, yang tak perintah kamu aku dah beritahu kamu, tidak aku tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah Taala. Aku dah cerita pada kamu.
So Nabi SAW sendiri yang kita panggil apa? Terangkan bahawa perincian tu memang secara baginda dah bagi tahu dah. Telah bagi tahu akan perkara tersebut. Okey. Bahwa hadis sahihun, maka ia adalah hadis yang sahih. Wal amalu bihi huwa alladhi bi imkanina an natamassaka bihi. Dan dia kata dan beramal dengan hadis ni, ia adalah dengan keupayaan kita untuk berpegang dengannya. Memang kita mampu untuk tidak langgar. Okay. Wa kama jaa fil hadis, demikian juga seperti datang dalam hadis Nabi SAW, taraktu fikum amrayni, aku tinggal pada kamu dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak kalian akan sesat selama kalian berpegang dengan kedua-duanya. Kitaballahi, kitabillahi wa sunnati rasulih, kitab Allah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. So fastamassuku bihablillah, berpegang dengan tali Allah alladhi huwa biaidina, di tangan kita. Inna bil amali bi sunnatil mufassalati lil Qur'anil Karim, maka ia sebenarnya adalah beramal dengan sunnah yang memperincikan terhadap Al-Quran Karim. Balik pada asal, benda ni yang berlaku pada orang-orang geng-geng yang ahli bid'ah. Dia tak suka tentang penjelasan macam ni. Dia suka macam tu ulama, wali. Dia kata dia tak nak terima direct Nabi SAW. Kalau ada kekeliruan, kita faham. Kita tengok pula ulama sahabat Nabi, ulama di kalangan para sahabat, para tabi'in terangkan apa. Dan para ulama di kalangan di kalangan para sahabat akan dikemukakan dahulu, dikedepankan. Betul. So kita ambil apa yang pengagihan dan sebagainya kan. Benda ni memang kita panggil berpegang dengan tali Allah Taala tu adalah berpegang sunnah Nabi SAW yang diketahui daripada kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, dan juga perakuan Nabi. Jelas kan, kita jelas kat situ. Yang ia sebenarnya adalah perincian bagi Al-Quran Karim. Perincian pada Al-Quran Karim. Okey. Pasal tak boleh orang tu kata, dia kata saya tak nak, saya tak perlukan kepada sunnah Nabi, saya perlu kepada Quran je. Ini benda yang sering berlaku. Macam geng-geng macam lepat lah benda kan. Saya kita perhatikan, memang kebanyakan golongan sesat dia sibukkan Quran, dia tinggalkan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW ni dah penjelas. Macam kita sebut tadi surah An-Nahl 44 kan. Allah nyatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turun kepada kau Muhammad az-dzikra Quran untuk kau jelas kepada mereka, kepada manusia apa diturunkan kepada mereka. Itu jelas kan, kita kata yang itu yang kita nampak sangat. Baik. Okey. Ini soalan ni berkait nombor 1 dan 2 ni, soalan ketiga ni berkait dengan nombor 2. Soal salis. Soalu salisi. Soalan ketiga. Hunaka man yaqulu. Di sana ada orang berkata, idza aradal hadithu ayatan minal Qur'anil Karim fa huwa mardudun mahma kanat darajatu sihhatihi. Dia kata apabila di sana ada orang yang berkata apabila bertentangan hadis terhadap satu ayat daripada Al-Quran. Satu ayat daripada Al-Quran. Fahuwa mardud, maka dia tertolak. Ia tertolak. Mahma kanat darajatu sihhatihi. Walau bagaimanapun darjat kesahihan hadis berkenaan. Dia letakkan kaedah macam ni. Ya? Yang sebenarnya tak ada. Tak wujud. So kita dah pegang balik pada asasnya. Bila Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan, untuk faham perintah tersebut, tengok Nabi. Tak faham, tak jumpa daripada Nabi sendiri, maka tengok pada para sahabat. And so on. Itu cara betul. Mana kita pengurusan ni, bukan kita pakai langgar je. Bukan langgar je. Okey. So, tapi kat sini dia kata maka ia tertolak. Walau bagaimana kesahihan, darjat kesahihan hadis berkenaan. Wa daraba masalan, dan orang tu yang biasanya yang cuba tafsir Quran sendiri ni, dia letakkan satu perumpamaan, satu contoh. Lidzalika bi hadis, itu dengan satu hadis, dengan hadis innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Sungguhnya mayat akan diazab dengan tangisan ahli keluarganya ke atas dirinya. Maka dia kata ada orang menangis, maka mayat itu akan diazab. Okey. Hadis ni dia kata
wahtajja bi qauli Aisyah. Dan orang tu yang pakai hadis ni, hadis tentang mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya ke atasnya. Okey, dia kata apa? Dia kata diorang kata ini contoh. Contoh bagi hadis yang lawan Quran. Wahtajja bi qauli Aisyah. Dan orang yang datang ke bawah ayat tadi, dia bawa pula hujah, dia bawa kata-kata Aisyah anha fi raddiha al-haditha bi qaulihi azza wa jalla. Dia kata daripada penolakan Aisyah anha akan hadis dengan kata-kata dengan hadis dengan firman Allah azza wa jalla. Okey. Hujah Aisyah pada menolak hadis sebut penolakan Aisyah terhadap hadis berkenaan dengan sebab firman Allah azza wa jalla. Wala taziru wazratun wizra ukhra, yang tak menanggung dosa seorang dosa orang lain. Okey. Itu pertama. Wahtajja, dia hujah lagi kan. Dia kata fa kaifa yuraddu ala ma yaqulu dhalika. Ma yaqulu dhalika. Dia kata dia macam ni, kita nak tolak balik. Kita jawab balik ke atas siapa yang berkata sedemikian. Okay. Al-jawabu, jawapan dia adalah kita minahatil hadisiyah. Pertama dari sudut hadis. Kedua tafsiran. Okay, faham dulu hadis Nabi yang insya-Allah sebut bahawa ayat ini tak betul kerana hadis ini tak betul sebab bertentangan dengan Al-Quran. Surah Al-Quran kata tidak menanggung dosa orang lain. Itu tajuk dia. Okay, baik. Okay. Sekarang ni dia akan bincang pertama dulu. Okay. Awalan minahatil hadisiyah. Okay, kalau kita nak tak terima pendapat Aisyah anha, kita boleh pakai kat sini dia sebut hadis. Pertama dia sebut hadis. Okey. Awalan yang pertama, minahatil hadisiyah, daripada sudut hadis. Fa inna hadzal haditha la sabil raddihi minahatil hadisiyah li sabil isnain. Okey. Dia kata sebenarnya hadis ni tidak ada jalan untuk menolaknya dari sudut hadis. Dari sudut ilmu hadis tak boleh, tak nak rad. Tak boleh kita nak tolak. Kenapa? Li sabain isnain. Kerana dua sebab. Dua sebab Pertama, annahu qad jaa bi sanadin sahihin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahawa hadis ni telah datang daripada Ibnu Umar dengan sanad yang sahih daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik. Pertama, hadis tu memang datang. Wasaniyu, yang kedua, anna ibna Umar, bahawa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, lam yatafarrada bihi, dia bukan bersendirian dengan ceritakan tentang Nabi punya berdiri tu. Dia kata bal taba'ahu, dia kata bukan anna ibn Umar lam yatafarrad bihi, bahawa Ibnu Umar tidaklah bersendirian dengan hadis ni. Bal taba'ahu ala dhalika Umar bin Khattab, bahkan mengikuti menyokong pada perkara itu Umar bin Khattab sendiri. Wa huwa ibnuhu lam yatafarrada bihi, dia pula Umar dan anak dia tidaklah bersendirian dengan perkara ni. Faqad taba'ahuma al-Mughirah bin Syu'bah. Dia kata dalam mengikuti pula mereka berdua, Mughirah bin Syu'bah. Wa inna ma hadha yahduruni fi hadhihi as-sa'ati. Ini dia kata orang ni, kita ini antara perkara yang hadir kepadaku sebelum waktu fi hadis saati, pada jam berkenaan, waktu berkenaan, atau pagi dah ada start soalan kan. dia kata wa hadha mimma yahduruni, ini antara perkara yang hadir kepadaku, bahawa anna fi saati fi hadis saati bi anna hadhihi riwayat. Dia kata dari antara perkara yang datang dalam fikiran saya, dia kata pada waktu ini, bahawa riwayat ni pula an haulai salasati min fi sahihain, an haulai sahabati as-salasati fi sahihain, min dalam sahihain dalam Bukhari Muslim. Okey. Dia kata haulai sahabatu, dia kata as-salasatu fi sahihain, tiga sahabat berkenaan dia riwayatkan dalam sahihain. Amma law anna al-bahitha bahasa bahsan khassan
fi hadzal hadithi fasayajidu lahu turuqan akhar. Turuqan akhar, ukhra, turuqan ukhra. Kita ada pun kalau sekiranya seorang pengkaji mengkaji kajian khusus tentang hadis ini, dia akan dapati baginya jalan-jalan yang banyak. Wa hadzal hadithu, dan hadis ni salah satu yang tiga ni kullaha ahaditsun sahihatun bi asani. Dia semuanya adalah hadis yang sahih sanad. Fala turaddu bi mujarradi da'wat ta'arudi ma'al Quran Karim. Maka tak ditolak dengan semata-mata perakuan yang bertentangan dengan Al-Quran Karim. Maka tak ditolak dengan semata-mata dakwaan bertentangan dengan Al-Quran Karim. Tak ada tu tolak. Wasani, yang kedua, minat tafsiriyah, daripada pentafsiran. Tadi masalah fizikal memang kita tak ada apa lah kan. Okey. Maksud dia memang kita panggil apa? Okey. Dia hadis tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kita ada hadis lain daripada para sahabat yang lain yang akan menyokong. Okey, maksud dia apa sudutlah, maksud dia kalau kita kata kita baca satu hadis tadi kan, yang mula-mula tadi hadis yang disebut tu ni hadis ni satu riwayat, berarti masalahnya ada riwayat lain. Bukannya bersendiri Ibn Umar, bahkan bapa dia sendiri, bahkan Mughirah bin Syu'bah. Okey. Semua sekali adalah panggil apa, menguatkan hadis dari segi masalah dia punya hujah dia, kuat. Okey. Sanian yang kedua daripada sudut pentafsiran. Kat sini juga kita tahu kita dapat kita faham betul ke tidak. Okey, baik. Dia kata minahitul hadisiyah, dia kata minahitul tafsiriyah daripada sudut pentafsiran. Fa inna hadzal haditha, maksudnya hadis ni qad fassarahu ulama biwajhain itsnain. Hadis ni telah ditafsirkan dia oleh para ulama dengan dua bentuk atau cara. Okey. Al-wajhul awwalu, bentuk pertama adalah anna hadzal haditha, bahawa hadis ini inma yantabiqu al-mayyitil ladzi kana ya'lamu fi qaidil hayati anna ahlahu ba'da mauti sayartakibuna mukhalafati syar'iyyatin. Syar'iyatan. Dia kata bahawa hadis ni hanyalah kena ke atas mayat yang dahulunya tahu pada ketika hidup dia bahawa keluarga dia sesudah dia mati nanti akan melakukan perkara-perkara yang bercanggahan dengan syarak. Kemudian dia dah tahu keluarga dia akan macam tu, tapi dia tak nasihatkan mereka, tidak wasiat atau pesan pada mereka jangan meratap sebagainya, kerana hadis tangisan ni terjadi dengan sebab dia menjadi sebab untuk pengazaban mayat. Okey. Dan al dalam kalimah hadis tersebut. Okey, ya. Okey, baik. Dia kata jadi maksud dia siapa hadis ni yang mayat akan diazab dengan tangisan keluarga dia, first kepada orang yang kita panggil hadis ni. Okey. Dia kata tadi dari segi tafsiran, beberapa ulama kata apa? Dia kata bentuk pertama, dia kata hadis ni kena dengan mayat yang tak ajar keluarga dia. Tak ajar keluarga dia ketika hidup untuk jangan buat. Dan juga dia kata dan at-ta'rifiyah fil lafz al-mayyit, mayat tu lafaz tadi huna laisa lil istighraq. Dia bukan untuk pemenuhan dan juga keseluruhan. Maksudnya bila kita al tu semua masuk ke situ. Kalau al-Baqarah semua lembu masuk situ. An-Nahlu, alif lam tu kan alif lam yang bersifat dengan ta'rif. Bukan syumul. Tapi dia bukan tu. Tapi laisatil hadis bermakna anna kullu maitin yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Dia kata bukanlah hadis ni, tiadalah hadis ni dengan makna dia kata bahawa semua mayat akan diazab dengan tangisan keluarga dia. Tapi innama alif lam tu huna di sini lil ahdi. Bagi ulang balik ingatan pada benda yang terdekat. Maksud dia al-maytul ladzi la yansahu bi alla yartakibu
ba'da wafatihi ma yukhalifu syar', itu mayat tidak menasihatkan dengan menasihatkan bau mayat si mati dia tidak memberi nasihat, bahawa janganlah kalian jatuh, dia kata sudah kematianku apa yang mengakhiri syarak ni mayat tu, kalau sebelum itu cukup dia cakap fahadha alladhi yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi amma man qama biwajibin nasihati, adapun siapa yang bangkit dengan tanggungjawab menasihati. Dia kata maka tak masuk lagi kat situ. yang tidak nasihat keluarga dia saja yang kena. Tu soal mayat yang demikian. Dia kata wajibul wasiyati syar'iyyati alla yanuhu alaihi. Bahawa dia telah dia kata letakkan kewajipan melaksanakan kewajipan wasiat berpesan si syarak supaya tidak mereka ni terlepas, dia kata yanuhu alaihim, mereka tidak meratap ke atas dirinya. Wa alayatu bil munkarat, dan bahawa jangan mereka datangkan kemungkaran. Allati tuf'alu khasatan fi hadzal zaman, yang dilakukan khususnya pada zaman ini. Fa innahu ya'adzabu, kerana dia akan diazab. Wa idza lam yusi wa lam yansahu udhiba, mana kalau dia tidak menasihatkan, tidak berpesan dan tidak menasihatkan, dia menasihati menasihatkan, dia akan azab, dia kena azab. Siapa yang tidak okey, dia kata siapa-siapa yang tidak ajar keluarga dia kena azab. Siapa yang ajar maka tak kena keluarga, dia azab. Okey, dia kata hadha tafsilu, ini perincian, dia kata alladhi huwa yajibu an nafhamaha. Dia adalah perincian yang wajib, yang wajib untuk kita memahaminya. Minat tafsir al-awwali li kasratihi min ulama. Dia kata supaya kita faham ia daripada sudut tafsir. Yang pertama tafsir al-awwal. Okey, tafsir al-awwal. Kenapa dia kata li kasiri min ulama'i al-ma'rufin wal masyhurin. Okey, kerana banyak di kalangan para ulama apa yang terkenal dan masyhur menafsirkan macam tu. Okey, dia kata kerana banyak ulama yang terkenal masyhur, kan Nawawi wa ghairuhu, seperti Imam Nawawi dan selain beliau. Idza arafna hadha tafsir, bila kita tahu perincian ini, wadaha alla ta'aruda baina hadzal hadisi wa baina qawlihi ta'ala wa la taziru wazratun wizra ukhra. Dengan perincian ni dia adalah yang mewajibkan untuk kita fahami ia. Bila tafsir yang awal, yang kerana banyaknya para ulama yang terkenal dan masyhur yang faham macam tu, faham sedemikian. Maksud dia dipaham dengan benda tu adalah berlaku kalau orang tu ajar keluarga dia, maka dia tak jadi. Kalau tak ajar, tak biarkan macam tu saja, maka masalah. Okey. Dia kata jelaslah tak ada pertembungan pun di antara ayat Quran tu dengan tajuk tersebut. Terutama pula kita tadi, Nabi sendiri adalah orang pilihan Allah Ta'ala untuk menjelaskan Al-Quran. So kita tak patut timbul kesangsian kat situ. Innama yazharu ta'arudu fima law fuhima anna al fil mayyit innama hiya listighraq wasyumul. Tapi hanyalah yang zahir pertentangan pada apa yang kalau difahami al tu pada lafaz mayat al mayyit. Innama huwa listighraq, dia untuk masuk menyuruh, untuk menyuruh dan juga meliputi. Law fuhima anna al fil lafz mayyit, dia kata ay kullu mayyitin yu'adzabu. Bila kita faham itu, maksud setiap mayat akan diazab. Wa hina dia kata yushkilu al hadis. Kat sini akan jadi muskil hadis ni. Fala ta'arudu wala iskala, maka tiada pertembungan, tidak ada kemuskilan. Li'anna alladhi yu'adzabu, kerana orang yang diazab hanyalah diazab, inam yu'adzabu bisababi adami qiyamihi biwajibin nusi wal wasiyati. Itu adalah kerana dia diazab kerana dia dengan sebab tiada pelaksanaan dia kewajipan menasihatkan dan juga kewajipan berpesan. Hadha huwa al-wajhul awwal mimma qila fi tafsiri hadha al-hadith li daf'i at-ta'arud
Lidaf'i ta'arudi al-mudda'a. Baik. Dia kata inilah bentuk yang pertama yang dikatakan pada tafsiran hadis ni untuk menolak pertembungan yang didakwa. Okey. Wa amma wajhu tsani, ada bentuk kedua pula. Yang kita nak faham apa maksud perinci Quran tu. Perinci kitab Isi Allah Ta'ala tu macam mana. Okey. Dia kata wa amma wajhu tsani, ada bentuk kedua pula. Fa huwa alladhi dzakarahu Syekh Islam Taimiyah rahimahullah fi ba'di musannafatihi. Ia adalah dia adalah yang disebut. Yang bentuk kedua adalah tafsiran kedua bagi hadis berkenaan adalah apa yang disebut oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada sebahagian karangan beliau. Dia kata annal azaba huna, wa azab di sini azaban fil qabri, laisa azaban fil qabri, bukan azab dalam kubur, atau azaban fil akhirah, bukan azab di hari akhirat. Wa inna ma huwa makna ta'allumu, bi makna ta'allumi wa bi makna al-huzni. Dia kata dia adalah dengan maksud, dengan pengertian rasa tersiksa, dengan maksud kesedihan. Kata dia innal mayyita, mayat idza sami'a buka ahlahu alaihi asifa wa hazina li huznihim hum alaihi. Dia kata sungguhnya mayat innal mayyita, sungguhnya mayat ni, dia kata idza sami'a bil buka ahlihi alaihi, tangisan keluarga dia kat atas dirinya, asifa wa hazana li huznihim hum alaihi. Dan apa mayat tidak mendengar tangisan keluarga dia. Dia kata asifa wa hazina, dia berasa sesal dan berasa sedih li huznihim alaihi, dan kerana kesedihan mereka kat atasnya. Wa hadha alladhi qalahu Syekh Islam Taimiyah, ni Syekh Albani jawab balik. Syekh Taimiyah kata bukan azab dekat dunia, dia azab dalam kubur, bukan azab akhirat. Baik. Dia kata ini yang dikatakan oleh Syekh Taimiyah, dia kalau law sahha lasta'sala syafati asyubhati. Kalau sahihlah kata-kata ni, nescaya kita dah tanamkan dah pastikan syafatu syubhati. Kita boleh hapuskan terus sebarang bibit kekeliruan. Tak ada sebab sebenarnya. Kalau sahihlah problem ni. Tapi walakin ni, kata Syekh Albani rahimahullah, akan tapi aku katakan, dia kata in hadzal Quran yata'aradu, dia kata in hadzal tafsira yata'aradu ma haqiqataini itsnain. Dia kata tafsiran yang kedua ni, dia sebenarnya pada hakikatnya tafsiran ni bertembung pada dua hakikat isnain. Okey. Lidzalika la yasi'una illa an na'tamida 'ala tafsir al-awwal lil hadis. Okey. Pasal apa dia datangkan kenapa dua realiti yang menunjukkan bahawa maksud diazab tu mayat dalam kubur, ada masalah kat sini. Dia kata ta'arudum al-haqiqatain isnain. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka oleh Syekh Albani dekat sini, dia kata hadis ni walaupun dipakai, tapi problem dia hadis ni sebenarnya tak putus apa dia kata apa 4K. Okey. Dia kata tak, dia bertentangan dengan dua hakikat, dua fakta sebenarnya. Kerana itu tak boleh kita bersandar kecuali kepada tafsiran awal. Okey. Apa dua hakikat, dua benda yang menyebabkan dia pilih untuk kata semikian? Al-haqiqatul ula, hakikat yang pertama, anna fi hadis al-Mughirati bin Syu'bah, wa dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, alladhi asyartu ilaihi anifa, yang saya tunjukkan sebentar tadi, ziyadatun, ada tambahan, tubayyinu anna al-'adzaba laysa bimakna ta'allum, yang dia sebenarnya menjelaskan bahawa azab yang disebutkan tu bukanlah rasa sakit, rasa sengsara, bukan. Innama huwa bimakna al-'adzab al-mutabadir. Dia memang dengan makna azab yang datang dalam fikiran kita. Tiba-tiba je datang kan. Jadi yang misalnya apple terus nampak apple, orange
nampak buah oren. Durian nampak durian. So memang kita dah dapat contoh, jadi kita ada bayangan tersendiri. Okay. Azab fil akhirat, mana azab tu adalah azab pada hari akhirat nanti. Dia kata illa an ya'fu Allahu tabaraka wa ta'ala kama huwa sharih fi qawlihi azza jalla. Dia kata melainkan bahawa mereka Allah tabaraka wa ta'ala memaafkan mereka. Macam mana jelas jelas dalam ayat Quran dalam surah An-Nisa 48, innallaha la yughfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebenarnya orang yang Allah Ta'ala Allah tidak mengampunkan disekutukan dengannya satu benda pun. Ya, dan minta ampunlah selama mana dia kata Allah Ta'ala tidak mengampunkan disekutukan dengannya, dan diampunkan apa selain itu bagi siapa dia kehendaki. Nisa 48. Okay, dia kata fa fi riwayat al-Mughirah pula dia kata innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi yaumil qiyamati. Maksudnya mayat akan diazab dengan sebab tangisannya pada hari kiamat nanti. Dia kat sini kat dunia, tapi dia akan kena pada akhirat, pada hari akhirat. Okay, ini maksud dengan jelas dengan jelas. Memang dalil bila dia kata Ibn Taymiyah kata fahamkan maksud lain, tapi dalil-dalil semua tak boleh hakikat. Dia kata fa hadha sharihun anna al-mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi yaumul jumu'ati yaumul qiyamati. Ini adalah jelas bahawa mayat itu diazab dengan sebab tangisan keluarganya ke atas dirinya pada hari kiamat nanti. Walaysa fil qabri, bukan dalam kubur. Wa huwa alladhi fassarahu Ibn Taymiyah bil alami wal huzni. Ia adalah yang ditafsirkan dia oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah bil alami, dengan kesengsaraan dan juga kesedihan. Kesedihan. Baik. Okay, ini pertama, bukannya macam kita faham. Dekat sini macam jelas-jelas bahawa dia orang cuba nak larikan sakit tu, sakit jiwa di dunia. Tak, dia syarat yang lain adalah mestilah benda berkenaan okey. Maksudnya memang mesti berlaku dekat kiamat. Sebab dalam hadis yang datang Imam bin Syu'bah tadi disebut kiamat. Dia azab bila? Lepas dia kiamat. Tulis buat benda tu kat sini. Benda kat sini. Okey. Dia katalah walaysa fil qabri, bukan daripada kubur, dalam kubur. Dan dia yang dalam kubur telah ditafsirkan oleh Ibn Taymiyah dengan kesengsaraan dan juga kesedihan. Okey, itu pertama, hakikat pertama yang menyebabkan tak boleh kita terima tafsir Ibn Taymiyah adalah hakikat ukhra, hakikat yang lain, hiya anal mayyita, bahawa mayat. Ia adalah bahawa mayat idza mata, bila dia mati, la yahissu bi syai'in yajri min haulihi. Bahawa dia mayat ni tidak akan mati bila merasai sesuatu okey. Maksud dia mayat tu, dia kata mayat tu bila mati dia tak rasa sesuatu benda pun dekat sekeliling dia. Sa'un kana hadha syai'u khairan am syarra. Lagi sama ada benda berkenaan, okey. Sesuatu yang dia nampak tu adalah baik ataupun buruk. Kama tadullu alaihi adillatul kitab wa sunnati. Macam tunjukkan itu padanya oleh dalil kitab dan sunnah. Okay, baik. Allahumma illa fi ba'dil munasabat. Except dia kata kecuali pada beberapa munasabah yang lain. Allati jaa dzikruha, yang datang sebutannya fi ba'dil ahadits, pada sebagian hadis. Imma ka qa'idatin li kulli mayitin, tak kira sama ada ia kaedah bagi setiap mayat, aw li ba'di amwat, atau sebagian mayat. Haitsu asma'ahumullahu azza wa jalla ba'da syai' alladhi yata'allamuna bihi. So basically kalau kat situ tak dapatlah, pasal kita balik pada asal apa Ibn Taymiyah kata. Dia kata maksud hadis tu dia nak selarikan dengan kata-kata Aisyah yang menolak hadis tersebut, dengan alasan kata takkan orang tu akan diazab sebelum kiamat, kan, diazab dalam kubur. Dia kata jadi dia macam pegang dia, pasal Aisyah kata takkan menanggung dosa orang lain. Orang lain yang pesta, kenapa kita kena? Tapi kita dah bacakan tadi penjelasan yang pertama tadi, yang datang dia kata bahawa tidak bahawa memang datang riwayat tu datang kata memang dia diazab sebagainya, bukannya rasa kesakitan. Pasal ikut pada Ibn Taymiyah tafsiran, dia kata rasa sakit, sengsara, kesedihan ketika keluarga dia macam tu. Okey. Itu pertama lah. Tapi sebenarnya kalau mayat bila mati dia tak ada hubungannya luar. Okey.
So dia kata okey, itu hakikat pertama. Okey, hakikat kedua dia kata wal hakikatul ukhra, hakikat yang kedua yang kita menyebab kita tak terima tafsir Ibn Taimiyah, dia kata adalah hiya annal mayyita wa mayat. Dia kata mayat idza mata, bila mayat dah mati dia tak boleh rasa apa benda kat sekeliling dia. Satu benda pun tak kira kebaikan atau keburukan, macam tunjukkan oleh banyak dari dalil Quran Sunnah, kecuali melainkan Allahumma accept, dia kata kecuali pada sebahagian munasabah allati ja'a dzikruha fi ba'd al-ahadith, yang ada sebutan dalam sebahagian hadis. Ima ka ka'idatin li kulli mayit, sama ada dalam hadis dia datang sebagai kaedah bagi semua mayat, aw li ba'd amwat, atau sebahagian orang mati je. Haitsu asmahu Allahu azza wa jalla ba'd al-asya' ba'd asy-syai'i alladhi yata'allamuna bihi. Di mana Allah Taala akan pendengarkan mereka, Allah azza wa jalla perkenalkan kepada mereka sebahagian benda yang mereka akan rasa pilu, rasa sedih dengannya, yang mereka kesengsara dengannya. Okey. Fa min al-awwali, mana sudah pertama, al-hadis alladhi rawahu al-Bukhari. Nak fahamkan macam mana ada datang dalil, jelaskan. Hadis yang datang diriwayatkan oleh Bukhari dan sahih beliau. Amin hadis Anas, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, innal abda, seorang hamba tu, idza wudi'a fi qabrihi, bila dia diletakkan dalam kubur dia, wa tawalla anhu ashabuhu, dia berpaling daripadanya teman-temannya. Okey, dekat sini dia kata innahu yasma'u qur'ani alihim, dia akan dengar derapan tapak kaki mereka, tak sebut 7 pun. Okey, atahu al-malakan, ketika itulah datang pada dia dua malaikat. Dua malaikat akan datang ketika itu. Fa fi hadzal hadis, dalam hadis yang sahih ni kata hadzal hadis sahih itsbatu sam'il khasin, penetapan pendengaran yang khusus lil mayiti, bagi lil mayiti, bagi mayat, mendengar khas bagi mayat. Fa fi dafnihi, fi waqti dafnihi, ketika penanaman dia, bila ditanam ada dengar derapan kaki orang, itu ada sebut. Problem kita, orang kita ni dia akan improvise. Saya ingat bila teguran pernah sekali bagi tahu tentang tajuk hari tu sekali, dia suka nak okey, macam ni masalah hadis Nabi yang lain, yang Nabi nyatakan tidak seorang tu melintas yang kubur orang yang dikenal ketika dunia dahulu, orang mati dikenal, dia bagi salam, dia kata pulangkan untuk dia salam. Okey, ini problem kita ni. Okey, macam dekat sini, okey, hadis ni kata sebut berkenaan dengan dengar cakap kita. Kita pun bantai pergi ajar dia baca apa cara nak jawab soalan. Nampak tak? Jadi maksud dia kalau ikut kat sini kan, pendengaran tu khusus pada tajuk bagi jawab salam saja. Yang diorang pergi expand, kalau jawab salam boleh, yang lain boleh juga. Tak, dia tak faham macam tu. Bukan begitu faham dia. Ya. Pasal apa yang datang dalil kata waktu tu ada berlaku, ya kita pegang. Yang kita ambil tak tambah-tambah kat situ. Okey. Okay, dia kata maksud dia kat sini memang mayat dengar derapan kaki. Okey. Dia dengar fa fi hadal hadis sahih isbatu sam'in khasin, penetapan pendengaran yang khusus lil maiti, bagi mayat, fi waqti dafnihi, ketika waktu pengebumian dia. Okey, wa hina yansarifun nasu anhu, ketika orang ramai tinggalkan dia. Ai fi waqtil ladzi yujlisuhu al-malakan aw aidatir ruh ilaihi, itu pada waktu didudukkan dia oleh dua malaikat, maka dikembalikan kepadanya roh kepadanya. Fa huwa fi hadhihi al-halati yasma'u qur'ani alihim, maka dia roh tadi pada waktu keadaan ni dia kata dia mendengarkan derapan kasut atau pakaian sarung kaki, ini kaki lah, ni'al, kasut kasut. Fala ya'ni al-hadithu badahatan anna al-mayyita wa kullul amwati tu'adu ilaihim arwahahum. Okey, dia kata apa, maka tak bermaksud hadis ni secara logik bahawa mayat dan setiap yang mati akan dikembali padanya roh-rohnya. Wa annahum yazalluna yasma'una qur'ani ni'ali al-marati bil kubur ila qiyamati. Maksudnya kalau kata ketika tu dengar, adakah soalan dia, maksudnya adakah bahawa dia tak boleh maksudkan bahawa hadis ni secara automatik bahawa setiap mayat, bahkan semua mayat dikembali padanya roh dia.
dan mereka kekal mendengar di depan kaki orang yang melintas di antara kubu-kubu di antara kubu sampai di kiamat nanti. Jawapan tidaklah. Sepatutnya kita fikir tentang tajuk limitation tersebut. Okey. Wa annahum yazalluna yasma'una Qur'an marrati bainal kubur. Takkan dengar kan? Itu bukan cara dia. Tidak semikian maksud dia. Maksud dia kalau cerita time tu. Kita ada kembang-kembangkan. Okey, inama hadza wad'un khasun wa sama'un khasun. Ini hanyalah peletakan yang khusus dan juga pendengaran yang khusus minal mayyit daripada mayat. Annahu u'idat ruhu ilaihi. Boleh dikembali padanya rohnya. Wa hina idzin law akhadna bi tafsir Ibn Taimiyah wasa'na dairata ihsasil mayyiti. Pada ketika berkenaan kalau kita ambil dengan tafsir Ibn Taimiyah, kita telah luaskan lingkungan bagi perasaan mayat ni. Panas, sejuk, apa lagi. Kita tambahlah. Kalau dia boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Tak boleh pula. Faham Jadi kena faham betul. Okay? Maksud dia pasal gila kita kata boleh dengar. Betul soalan, boleh balas tak? Macam tadi bagi salam. Kita sebut tentang dikepalikan roh supaya bagi salam. Dia stop situ je patutnya. Ni benda-benda yang kita perhatikan. Maksud itu macam tu, dia orang kembangkan lagi. Kita boleh nak cakap, kita boleh sepatutnya cakap sedemikian kan. Pasal dia akan meluaskan kadar lingkungan perasaan dirasa mayat tersebut. Jauh mana dengan apa berlaku sekeliling dia. Tak kisah sama ada ketika mana kita tengah ambil persiapan untuk mayat tadi mandi, kafan kan, solat sebelum tanam, apa benda kita buat ketika tu langsung masuk sekali. Ataupun sudah letak, ataupun benda tu lepas letak dalam kubur ketika mandi tadi kan. Okey, letak dalam kubur. Ada tak? Kan? Makna dia kata, makna dia adalah bahawa dia tak mendengar lah tangisan. Kalau kita faham itu, maksud dia tak dengar tangisan. Dia dengar tangisan orang hidup kat atasnya. Dan ini perlukan kepada nas. Tapi nas tak ada. Nas tidak ada. Okey. Kalau dia kata dengar. Okey. Yang kata kena azab, dia tak perlu dengar. Dia akan diazabkan tangisan keluarga dia. Dia tak perlu dengar. Baik. Bukan semua bukan semua. Tapi bila kita faham dengan maksud luas tadi, dia macam-macam benda masuk. Okey, dia kata ya hatta ilan nas wa huwa mafqudun, sedangkan ia hilang. Tak ada. Hadza awwalan, inilah mula sekali. Okey, thaniyan yang kedua, ba'd nususil kitab wa sunnati sahihati tadullu ala anna al-mauta la yasma'un. Ada sebahagian nas-nas kitab dan sunnah yang sahih menunjukkan kepada bahawa orang mati tidak mendengar. Wahada bahsun tahu ini kajian sangat panjang. Walakin ni sa'adhkuru hadithan wahida. Syekh Albani kata aku sebut satu hadis je kat sini. Wa unhil jawaban hadha soal. Aku tamatkan jawapan bagi daripada persoalan ini. Tamatkan jawapan daripada persoalan ini. Wa huwa qaulun Nabi SAW, itu sabda Nabi SAW, inna lillahi ta'ala malaikatun sayyahin fil ardi. Sebenarnya Allah Ta'ala ada para malaikat yang Allah Ta'ala ada para malaikat yang bersia-sia, sayyahina fil ardi, di muka bumi, yuballighuni an ummati assalam, yang menyampaikan bagi pihak umatku akan ucapan salam. Dan sabda baginda dalam hadis berkenaan sayyahin, atau kita masukkan bagi surah, dia kata wa qawlu sayyahin, dia kata ay tawafina alal majalis, yang asyik datang majlis ini. Fakullama shalla muslimun ala Nabi sallallahu, maka setiap kali mana berselawat seorang muslim kepada Nabi sallallahu, fa hunaka malakun muwakkalun bi wasfi hadas salam min dzakal muslim ila Nabi sallallahu. Maka di sana maksudnya ada malaikat diwakilkan untuk menyampaikan salam. Salam kan, Okey, maksudnya ada malaikat yang diwakilkan untuk sambil salam tu sampai kepada Nabi SAW. Tapi dia kata, kalaulah, dia kata kat sini yang kita faham. Maksudnya ada malaikat diwakilkan untuk sampaikan salam tadi daripada Muslim tersebut kepada Nabi. Falau kana al-amwatu yasma'una, kalau orang mati boleh mendengar, lakana ahaqqa
ahaqu haula ila amwat an yasma'a huwa nabi ina sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sekiranya kematian ni adalah dia kata kalau kita orang-orang mati tu mendengar, kalau dikatakan orang mati tu mendengar, nescaya orang yang paling layak di kalangan orang mati untuk mendengar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia kata lima faddalahu Allah, kerana apa yang Allah lebihkan baginda. Okey. Allah Taala lebih baginda, wa khassahu, dan Nabi Allah khususkan baginda bi khasaisa dengan beberapa ciri-ciri. Ala kulli anbiya'i wa rusuli wal alamin, mengatasi semua para nabi, semua para rasul juga sekalian alam. Falau kana ahadun yasma'u lakana rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada boleh siapa mendengar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lah orang pertama patut dengar. Semua kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u syai'an ba'da mautihi la sami'a salata ummatihi alaihi. Dan jika dikatakan sekiranya bagi Nabi sallallahu mendengar, mempunyai pendengaran yang dia kata sebenarnya kalau sekiranya Nabi sallallahu mendengar sesuatu sudah kematian, kalau dia kata Nabi dengar, dan saya selawat umat atau baginda lah, baginda akan dengar awal sekali, tapi baginda tak tahu. Yang ada, ambil malaikat tu datang, bawakan salam tu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kena faham maksud ke situ. Wa min huna, dari sini tafhamuna khata'a bal dalala. Dia kata daripada sini kalian pun mengetahuilah kesalahan ataupun bahkan kesesatan. Alladina yastaghithuna laisa bin nabi. Yang orang-orang yang minta tolong bukan dengan nabi. Bal biman dunahu. Bahkan dengan orang yang bawah daripada Nabi SAW. Nabi ada, tapi tingkah Nabi cari orang lain. Wali ke apa sebagainya. Habib ke. Okay. Sawa'un kanu rusulan au anbiya au salihin. Tak kisah sama ada. Orang yang satu lagi tu adalah rasul-rasul atau orang Nabi atau orang soleh. Li'annahum, kerana mereka ni, orang ni, law istaghathu bi Rasul sallallahu lama sami'ahum. Kalau mereka minta dengan Nabi SAW pun Nabi tak dengar mereka, sebab selawat pun Nabi tak dengar. Malaikat kena sampaikan, bagi tahu, dia macam mana Nabi nak dengar untuk yang lain. Itu pun Allah tak bagi, takkan yang lain tu Allah tak bagi. Okey. Kadang-kadang mereka, kalau mereka minta tolong dengan Rasulullah SAW, pasti mereka, baginda mendengar mereka. Itu macam mana yang itu surah Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf 194 Allah nyatakan, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sebenarnya mereka yang kalian seru selain daripada Allah Taala adalah hamba-hamba seumpama kalian juga. Okey, dia kata itu surah Al-A'raf 194. Dan surah Fatir ayat 14 Allah nyatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, tidak mereka mendengarkan seruan kalian. Surah Fatir sampai akhir ayat. Okay. Jadi dia kata idzan, kalau macam tu, fal mauta ba'da mautihim la yasma'un. Orang yang mati depan mati mereka tak dengar. Illa ma ja'an nasu fi qadiyatin khasatin. Kecuali datang nas pada persoalannya khusus. Kama zakartu anifa, macam ni Syekh kata, aku sebutkan sebentar tadi. Min sama'il mayiti Qur'an ni'al. Macam mana mendengarnya mayat akan derapan kaki orang yang meninggalkan kubur, tanah perkuburan. Wa bihadza yantahil jawabu an soal awal. Dengan ini tamat tentang soalan yang pertama. Jadi dia kata benda tak betul bila diorang bawa pengertian lagakan Quran dengan sunnah. Alasan dia untuk kita panggil apa, menampakkan macam mana sunnah ni apa tak betul, Quran yang betul. Okey, baik, ini yang kita panggil tak boleh berlaku sepatutnya. Tidak patut terjadi, tapi telah pun terjadi dengan banyak kali. Sangat-sangat masyhur penggunaan melagakan Quran dengan hadis. Macam geng-geng Kahal Al-Kadzab yang saya jumpa diorang kan, memang diorang kata mana boleh dah nak masuk neraka boleh keluar balik. Dia kata Quran mana ada, dia tak puas hati kan. Bila Nabi cerita tentang syafaat, tentang akan ditolong orang yang masuk neraka ni kan, dia tak puas hati. Dia jadi marah, dia kata kenapa sebagainya. Kenapa tak boleh tolak, tak boleh, kenapa kita nak terima kata boleh. Lepas tu dia kata tunjuk mana Al-Quran kata boleh keluar daripada neraka, kena masuk neraka. Tapi kalau dia tak belajar tafsir, dia ambil literal meaning daripada Al-Quran. So, bila kita bagi surah contoh macam surah Maryam kan, surah Maryam ayat yang ke 58 sekejap, 58
Cek. Aula bihasli. Nombor ayat ingat. Okey, surah Maryam ayat yang ke jap. Dia mula daripada 68 sampai 70. Boleh dulu. Okey, 68 sampai 72. 72. Okey, Allah Taala kan apa? Fa wa rabbika. Maka demi demi Tuhanmu hai Muhammad. Lanahsyurannahum wasyayatina thumma. Dia kata Allah Taala kata kami persilakan himpunkan mereka dengan syaitan-syaitan sekali. Okey. Kemudian lanuhdirannahum haula jahannama jithiya, dan kami akan bawakan mereka di keliling Jahannam dalam keadaan jithiya. Ya. Kemudian dia kata apa dekat esok 78. Okey. Berlutut dia berlutut. Jithiya berlutut. Okey. Kemudian dia kata summa. Kemudian lananzi'an an kulli syi'atin ayyuhum asyaddu lirrahmani itiya. Kemudian kami akan tarik daripada kumpulan-kumpulan tersebut yang keliling neraka tu, siapa yang kepada Tuhan yang Ar-Rahman lebih degil, lebih lawan melentang. Thumma lanahu billadzina hum aula bihasiliya. Kena kami beritahu siapakah yang dengan dengan neraka tu paling layak untuk masuk. Kemudian Allah nyatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada kan kalian kecuali pasti masuk dalam dalam neraka ni. Lintas neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ia adalah satu benda ke atas Tuhanmu, satu benda kepastian yang akan diputuskan. Tak boleh tidak mesti berlaku. Okey. Kemudian summa najil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang bertakwa. Wa nadrul zalimina fiha jithiya. Kami akan biarkan orang yang kafir dan neraka tu dalam keadaan jithiya, berlutut. So kat situ dengan jelas ayat ni kata kita semua akan masuk neraka, tapi diselamatkan lepas tu. Bila saya baca ayat ni, dia diorang terkejat lah. Sebab bagi dia diorang suka lagakan dekat macam mana boleh dah masuk neraka keluar balik. Ini hadis ni salah cakap. Ada yang cuba gunakan cara tersebut. Lagakan Quran dengan hadis Nabi SAW untuk supaya nampakkan bahawa benda tu tak silap bagi mereka untuk berfahaman seperti yang mereka fahami. Okey, baik. Wallahu a'lam. So kita dah habis 2-3 hari ni. Soalan 2-3. Sorry lambat sikit baca. Tapi penting kita nak kena faham sudut macam mana yang ditunjukkan. Dari segi hadis kita boleh tolak hadis yang kata tentang orang yang masuk neraka ni, kalau dia kata keluarga dia meratap, maka dalam ayat berkenaan kata macam tu. Tapi dari segi tafsir, para ulama tafsirkan dengan maksud bahawa orang berkenaan yang akan kena siksa itu adalah siapa yang tak ajar keluarga dia dengan perkara dengan tidak membuat perkara mungkar sebab kematian dia. Okey, baik. Jadi kita dah sampai habis itu. Kemudian kita ada bincangkan tentang pendapat Ibn Taymiyah yang katakan maksud lain. Nanti insya-Allah kita masuk soalan keempat dan seterusnya. Baik. Wallahu a'lam. Okey, soalan benda ni. Punya banyak sunnah Nabi SAW yang tak buat lagi, bid'ah juga mereka sibuk nak buat. Ya. Masya-Allah tabarakallah ya. Okey, baik. Tak ada soalan lain, alhamdulillah. 25 orang je. Raya. Masih lagi dalam keadaan mood raya. Okey, khair insya-Allah. Taqallahu minkum. Saya lupa sikit nak sebut tadi pada awal. Semoga Allah terima daripada saya dan tuan-tuan sekalian segala amal soleh yang kita buat sepanjang di awal 10 Zulhijjah baru ni. Dan semalam siapa yang berkorban, semoga Allah terima korban anda semua. Akan jadikan di timbangan kebaikan yang kita ada. Dan kita masih lagi dalam hari-hari yang baik untuk kita beramal dan banyakkanlah bertakbir kan, memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah waktu ni untuk banyak kepada ibadat berbanding dengan yang lain. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Taala, meminta supaya diangkatkan daripada kita virus corona ni. Yang mana kita sebenarnya dalam keadaan sekarang ni macam dah jadi kabut dah. Pening kepala dah, tak boleh buat apa. Jadi Allah Taala saja pergantungan kita. Jangan lupa tentang kedudukan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan segala-galanya.
yang dia sajalah berhak untuk menyelamatkan kita daripada segala perkara ini. Baik, wallahu a'lam. Ya, baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.